Okey, seterusnya kita sambung video yang kedua sebab cikgu nak cuba upload dekat dalam YouTube. Sebab sebelum ni dia kata terlalu panjang kan, jadi cikgu cuba buatlah 15 minit, 10 minit macam tu. Okey, so kita tengok seterusnya, ini adalah struktur mata. Jadi awak kena kenal pastilah. Okay, ingat cikgu, kalau cikgu cakap kenal pasti, kena kenal. Tengok tu dah tahu dah tu apa benda. Okey. Okay, so kita tengok daripada yang pertama, kita tengok daripada sini lah. Okey, yang pertama kornea. Ini kornea depan ni. Kalau awak tengok daripada depan tak perasan lah kornea tu mana, dia macam satu lapisan. Okey, jadi kornea ni apa? Lapisan luksina. Ini penerangan tentang kornea, lapisan luksina. Okey, apa fungsi dia? Membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. So ada dua fungsi kornea. Membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Ini fungsi kornea. Okey, yang kedua iris. Ini iris. Ni kita tengok dari pandangan sisi. Kalau dari pandangan depan yang awak macam awak pakai contact lens tu yang awak nampak garis-garis itu adalah iris. Tapi kalau kita orang Melayu jaranglah nampak garis-garis sebab warna iris kita biasanya warna perang gelap. Kan? Warna coklat gelap, perang gelap. Okey, jadi iris ni apa? Bahagian berwarna mata. Itu penerangan iris. Okey, apa fungsi dia? Mengawal saiz pupil. Iris tu yang akan ubah saiz pupil. Kalau cahaya banyak, iris ni dia akan kecilkan saiz pupil. Kalau cahaya sikit, contoh pada waktu gelap, awak duduk dekat kawasan yang gelap, iris ni dia akan buka saiz pupil jadi lebih luas supaya cahaya yang ada, contoh kalau malam ada cahaya bulan tu dapat masuk, so awak nampak juga sama-sama. Okey. Kalau gelap sangat, nampak lah kalau tak ada cahaya yang mencukupi. Okey, seterusnya pupil, ini bukaan ni, bulu lubang lah macam tu kan. Okey, pupil ni apa? Bukaan di tengah iris, tu penerangan dia. So apa fungsi pupil? Mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata supaya mencukupi. Tak kurang, tak lebih. Kalau lebih boleh rosak mata, kalau kurang pun boleh rosak mata. Okay. Seterusnya gelem air. Okay, gelem air ni di antara kornea dengan iris dengan pupil ni lah. So yang tu macam ada basah-basah macam tu lah. Bendali ni macam cair lah. Okay, bendali luksina. Okay, gelem air ni bendali luksina. Apa fungsinya? Mengekalkan bentuk bola mata. Yang kedua, memfokuskan cahaya ke dalam mata. Yang pertama, kekalkan bentuk bola mata supaya bulat. Okey, yang kedua, fokuskan cahaya ke dalam mata. Sebab dia cair, jadi dibantu juga fokuskan cahaya ke dalam mata. Okey, seterusnya konjungtiva. Ni kat luar dia. Bukan kat luar lah. Masih dekat bola mata awak lah. Okey, konjungtiva. Membran luksina. Penerangan dia. Okey, fungsinya melindungi bahagian hadapan sklera. Dan sklera tadi kan yang awak nampak warna putih tu, jadi konjungtiva ni dia melindungi sklera tadi. Okey. Okey, kita tengok kat sini dulu. Okey, ligamen penggantung. Ni ligamen penggantung. Gentian kuat. Okey, otot lah. Gentian ni otot lah kan. Okey, fungsi dia memegang kanta mata pada kedudukannya. Okey, ligamen penggantung ni pegang kanta mata pada kedudukannya. Seterusnya otot silia, ni otot silia, ni ligamen penggantung. Lepas dekat ligamen penggantung tu ada otot silia. Otot silia ni bersambung dengan iris. Okey, otot silia dia, fungsi dia, apa fungsi otot silia? Ubah ketebalan. Dia otot silia ni bersambung juga dengan ligamen penggantung, lepas tu bersambung dengan kanta mata. Okey, jadi apa fungsi otot silia? Ubah ketebalan kanta mata. Okay, dia akan mengecut dan mengenduk untuk ubah ketebalan kanta mata. Sebab apa? Ketebalan kanta mata ni berfungsi untuk pastikan cahaya tu fokus, yang awak nampak tu fokus pada retina mata awak. Supaya awak dapat nampak dengan jelas lah. Okay, jadi biasanya orang yang rosak mata, contoh kan, masa awak kecil, mata awak okey, tak rabun. Tapi bila tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun darjah 5, sebab awak mungkin terlalu banyak tengok skrin telefon, skrin laptop, ataupun membaca dekat dalam gelap. Okey, jadi benda-benda ni boleh menyebabkan mata awak rosak. Jadi biasanya yang rosak ni, yang rabun bukan daripada kecil ni, biasanya ada masalah otot silia. Okey, sebab apa? Sebab cahaya dengan bila awak membaca ataupun awak tengok skrin, mungkin cahaya berlebihan atau berkurangan tu dia mengganggu otot silia tu. Dia macam paksa otot silia. Jadi otot silia tu yang rosak. Okey, ini menyebabkan rabun otot silia. Okey, so fungsi otot silia ubah ketebalan kanta mata. Jadi kanta mata, okey, kanta cembung luksina. Okey, fungsi dia
memfokuskan cahaya ke retina. Kita tengok gel maca. Okey, gel maca kat dalam bola mata kita, bahan jeli duk sinar. Yang pertama fungsi dia lebih kurang sama dengan gel maya ni kan. Okey, kekalkan bentuk bola mata dan fokuskan cahaya ke retina. Terusnya, okey, retina. Okey, retina lapisan yang mengandungi fotoreseptor. Okey, ada reseptor cahaya. Fotoreseptor ni adalah reseptor cahaya. Foto tu cahaya kan? Jadi reseptor cahaya ataupun boleh panggil fotoreseptor. Okey, berfungsi untuk mengesan cahaya dan menghasilkan impas saraf. Kesan cahaya hasilkan impas saraf. Okey, awak nampak tu bukan sebab awak nampak, sebab retina ni boleh kesan cahaya dan hasilkan impas saraf. Sebab tu kalau orang buta tu kenapa? Mungkin salah satunya retina dia bermasalah. Okey, ataupun ada masalah-masalah yang lain lah. Ini salah satunya lah. Okey, dekat atas retina ada bintik kuning. Okey, bintik kuning ni adalah bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya. Jadi apa-apa imej yang jatuh dekat atas bintik kuning, awak akan nampak paling terang. Okey. Jadi bintik kuning ni bahagian yang paling peka terhadap cahaya. Contohlah kalau awak tengok sesuatu, sebenarnya awak boleh nampak keseluruhan imej yang ada depan awak. Tapi yang paling ada satu imej yang paling terang lah awak nampak. Jadi yang paling terang, yang paling jelas itu sebenarnya telah jatuh ke atas bintik kuning awak. Itulah. Jadi yang kabur-kabur tu jatuh dekat kawasan retina yang lain. Okey. Seterusnya. Okey, ada bintik buta. Ni bintik buta kat sini. Bintik buta ni terdapat pada bahagian yang bermulanya saraf optik. Okey, kat sini. Dekat bintik buta ni bermulanya saraf optik. Okey, jadi bintik buta ni apa-apa cahaya yang jatuh dekat bintik buta kita tak nampak. Sebab kat sini tidak ada fotoreseptor. Jadi contohnya apa? Kalau biasanya kalau orang bawa kenderaan lah. Okay, kalau mak ayah awak bawa kenderaan. Kadang-kadang kan pernah mak ayah awak bawa kenderaan tiba-tiba macam ya Allah tak perasan pada motor. Biasanya kenapa kita tak perasan motor? Sebab motor ni bila kat belakang dia sebab kereta kita ni pun dia ada bintik buta dia yang tersendiri dan mata kita pun ada bintik buta mata tersendiri. Jadi bila imej motor tu dia ada satu keadaan yang menyebabkan imej motor tu jatuh dekat atas bintik buta mata kita dan bintik buta kereta. Jadi kita tak nampak. Lepas tu tiba-tiba kita nampak sebab dia dah ke depan ke dan sebagainya. Okey, jadi bila tak nampak tu maksudnya jatuh di atas bintik buta. Okey. Okey, kemudian impas saraf tadi. Okey. Ni adalah saraf optik. Ni saraf optik ni. Okey, saraf optik ni adalah gentian saraf. Okey, yang berfungsi bawa impas saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Okey. So kalau orang yang buta mungkin ada masalah retina, mungkin ada masalah saraf optik. Dua tu lah. Kalau retina tak dapat hasilkan impas saraf. Kalau problem bermasalah dekat saraf optik, tak dapat hantar ke otak untuk ditafsirkan. Okay. Sebab tu ada orang buta, dia boleh rawat supaya jadi tak buta. Ada orang memang buta, memang kita tak boleh buat apa-apa. So tengoklah apa jenis kerosakan pada mata dia. Okey, seterusnya sklera paling luar ni. Okay, sklera paling luar. Fungsinya mengekalkan bentuk mata dan melindungi mata. Okey. Koroid ni di belakang retina, antara retina dengan sklera. Warna dia hitam tau. Okey, jadi senang nak ingat ni kenapa warna hitam ni. Okey, lapisan hitam berfungsi untuk cegah pantulan cahaya dalam mata. Itu yang pertama. So ingatlah hitam kan fungsi dia kan serap cahaya. Jadi bila serap cahaya dia elakkan pantulan cahaya dalam bola mata. Dan salah satunya lagi dan satu fungsinya lagi adalah membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. So oksigen dengan nutrien akan dihantar dekat sini untuk bagi pada mata. Okay, sebab mata kita pun perlukan nutrien dengan oksigen untuk berfungsi sebab nak dapatkan tenaga lah. Oksigen dengan nutrien ni dapatkan tenaga lah sebenarnya kan. Okey. Kenapa tak nak ada pantulan? Kalau ada pantulan awak silau lah. Itu salah satu sebabnya. Okay. Seterusnya. Okey, apakah warna objek yang dilihat? Okey, retina ni ada dua jenis fotoreseptor. Satu sel rod, satu kita panggil sel kon. Okey. Ni sel rod yang kurus-kurus ni, kurus panjang sikit.
sel kon ni yang cabi-cabi sikit, yang tembam-tembam sikit ni. Lah dalam mata kita. Dekat dalam retina. Sel rod dengan sel kon ni ada dalam retina. Ni awak tengok ni gila maca, ni kat tengah-tengah bola mata awak lah. Gila maca, retina, koroid, sklera. Koroid ni sepatutnya warna hitam. Okey, warna gelap. Okey. Jadi sel rod yang kurus panjang ni peka kepada keamatan cahaya yang berbeza. Okey, maksudnya kita peka terang, gelap, itu je. Okey, sel rod. Dia tak peka pada warna. Okey, kalau sel kon pula peka kepada warna cahaya dalam keadaan cerah. Kalau gelap memang awak tak mana nampak warna apa kan. Okey, jadi sel kon ni peka kalau ada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Okey, sel kon pula ada 3 jenis, iaitu warna primer. Awak dah belajar tingkatan 1 tentang warna primer. Okey, so ada warna merah, warna hijau, warna biru. Dia peka kepada merah, hijau ataupun biru dan biru. Okey. Okey, seterusnya kita tengok telinga sikit. Nanti cikgu nak stopkan dulu video. Recording cikgu. Okey, so ni telinga. Okey, telinga ada 3 bahagian. Kita panggil telinga luar. Telinga luar daripada cuping telinga hingga sebelum gegendang telinga. Cuping telinga ke salur telinga lah. Okey, kenapa telinga luar ni? Telinga luar ni dia ada udara. Dekat sini dia ada udara. Dekat sini kita panggil gelombang bunyi. Okey, dekat telinga tengah ni dia dah bercampur. Dia ada udara dengan dia ada bendalik. Okey, dekat sini dah berubah menjadi getaran bunyi. Okey. Dekat telinga dalam pula, telinga dalam daripada salur separuh bulat koklea dengan saraf auditori. Dekat sini dia dalam keadaan bendalik saja. Okey, dekat sini bunyi tu dah jadi impuls. Okey, dah jadi impuls. Okey, so kita tengok. Okey, dia pun kena pastilah. Okey, daripada luar cuping telinga. Okey, lepas tu salur telinga. Okey, lepas tu dekat telinga tengah ada gegendang telinga. Okey, ni ada osikel atau tulang osikel. Okey, ada jendela bujur. Okey, lepas tu dekat telinga dalam ada koklea. Lepas tu ada salur separuh bulat. Tiup eustachio ni dekat telinga tengah tau. Okey, lepas tu ada saraf auditori. Saraf auditori tu saraf untuk pendengaran lah. Audi ni kan dengar kan. Okey, pendengaran. Okey, kita tengok dia punya fungsi kejap. Lepas tu cikgu nak stop dulu video. Stop recording. Sorry. Okey, so kita tengok. Okey, fungsi bahagian telinga manusia. Okey, telinga luar ada cuping telinga dengan salur telinga. Okey, cuping telinga fungsi dia kumpul dan hantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Salur telinga hantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Ni macam telinga ni senang sikit lah. Okey, telinga tengah, gegendang telinga, membran yang nipis, penerangan dia. Okey, penerangan ciri-ciri gegendang telinga lah. Okey, so fungsi gegendang telinga bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikel. Dia getarkan bunyi tadi dan maksudnya bunyi tadi dah berubah daripada gelombang bunyi berubah jadi getaran, hantar ke osikel. Osikel terdiri daripada 3 tulang kecil. Menguatkan getaran bunyi tak silap cikgu 20 kali ganda. 20 ke 30 kali ganda macam tu lah. Kalau dulu ada lah dia bagi tahu. Okey, menguatkan getaran bunyi lebih kuat dan memindahkan ke jendela bujur. Okey, jendela bujur fungsi dia kumpul dan hantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Okey, tiup eustachio ni tak ada kaitan dengan nak dengar. Cuma tiup eustachio ni fungsi dia imbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Contoh masa bila tak seimbang. Awak naik kapal terbang. Kalau awak pernah naik kapal terbang ataupun awak berada di tempat yang tinggi. Okey, nanti awak rasa macam telinga awak berdengung. Kenapa berdengung? Sebab tekanan luar dengan tekanan dalam telinga awak tu dia tak sama. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak kena telan air liur. Sebab tu kalau awak naik flight, selalunya awak naik kapal terbang, okey, pramugari tu dia akan bagi gula-gula. Dia akan tanya, sir, do you want sweets? Okey, kenapa nak gula-gula? Kenapa dia bagi awak gula-gula? Sebenarnya dia nak bantu bila awak makan gula-gula, secara awak tak sedar awak akan telan air liur. So awak akan sentiasa menyeimbangkan tekanan udara dalam telinga. So awak selesa sikit lah. Kalau berdengung kan tak selesa kan? Okey, so tiup eustachio tak termasuk dalam proses pendengaran, mekanisme pendengaran manusia.
Okey, seterusnya telinga dalam koklea ada bendalih. Okey, fungsi dia kesan dan tukar getaran bunyi kepada impas saraf. Dekat jendela bujur ni getaran bunyi. So bila dekat koklea dah berubah jadi impas saraf. Koklea yang ubah jadi impas saraf. Jadi selalunya orang yang pekak dia ada masalah koklea, salah satunya lah. Okey, seterusnya salur separuh bulat. Okey, sama juga salur separuh bulat tidak bersangkut paut untuk mekanisme mendengar, untuk awak dengar. Okey, jadi apa fungsi salur separuh bulat? Mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Salah satu contoh kan, awak pernah tak kalau naik feri, lepas tu nanti bila awak turun daripada feri, awak masih rasa tak seimbang badan awak. Awak rasa macam awak masih berada di atas feri. Kenapa? Okey, sebab bila awak berada dalam feri yang kecil lah. Kalau feri yang besar mungkin awak tak rasa. Kapal besar mungkin tak rasa. Contoh macam kapal Titanic ke kapal persiaran yang bayar 2,000, 1,000 lebih, 3,000 tu, mungkin tak rasa lah. Tapi kalau feri yang kecil macam awak nak pergi Langkawi tu, naik feri tak besar sangat kan. Okey, kenapa bila awak turun awak masih rasa macam badan awak macam tak seimbang? Okey, sebab masa awak dalam feri tu, bendalih dalam separuh bulat tu dia macam, maksudnya macam mana kita nak cakap bukan bergelora tu macam kuat sangat kan. Maksudnya dia macam dah tak dia bergerak lah macam tu. Kalau air tu, nak cakap apa macam air tu kalau awak bawa dia kan macam dia bergerak kan. Okay, jadi kenapa bila awak dah turun pun masih awak rasa macam tu? Okay, sebab bendalih tu dia masih tak seimbang, dia tak duduk diam lagi. Macam tu lah, jadi awak rasa tak stabil lah macam tu. Ataupun ada orang dia macam kalau duduk kat tempat tinggi dia rasa gayat. Ni salah satunya lah. Dia ada masalah salur separuh bulat dia. Macam tu. Okey, ada orang gayat tempat tinggi ke. Mabuk laut pun mabuk laut ni tengoklah dia salah satulah. Okey, ada bersangkut paut juga. Okey, seterusnya saraf auditori. Okey, daripada koklea tadi dia akan hantar ke saraf auditori. Saraf auditori ni akan hantar impas saraf dari koklea ke otak untuk ditafsirkan. Okey, cikgu stop dulu recording, nanti cikgu sambung juga.